kahwin, kayaknya dia bahagialah dengan isteri dia. Tapi I love you. cerita ni mengisahkan seorang lelaki yang dia macam B2 minus lah, B1 plus to B2 minus. Okay, dia ni bekerja sebagai jururut lah, dia ada kedai lah kan. Dan dia ni ada bercinta dengan seorang perempuan normal. Jadi dia ni pun bercinta, dan senang cerita si perempuan ni menerima lah kekurangan lelaki ni, dan lelaki ni pun menerima kekurangan perempuan itu, walaupun perempuan itu normal. Okay, diorang ni bila diorang dah bercinta, dah officially in a relationship, diorang pun nak pergi ke next stage, iaitu kahwin. Lelaki ni aku bubuhkan lah nama supaya tak bagi confusekan cerita ini. Aku bubuh lah nama lelaki ni Ali, dan perempuan ini nama dia Aminah. Jadi bermulalah perjalanan seorang lelaki ini untuk meminta izin lah kepada keluarga si perempuan itu. Yep. Ali ni berjumpa dengan si keluarga Aminah ni, dan keluarga si Aminah ni tak setuju disebabkan Ali ni adalah seorang buta, seorang wakil penglihatan lah. Okay, si Ali ni pun membuat keputusan untuk menerimalah keputusan yang diberikan oleh keluarga si Aminah tersebut lah. Orang dua ni pun break. Okay, bukannya break sebab perempuan ni curang ke apa, tak. Tapi dia orang break sebabkan tak ada restu keluarga. Kemudian beberapa tahun selepas itu si Ali ni pun berjumpalah dengan seorang perempuan yang buta juga, dan dia orang kahwin. Kayaknya dia bahagialah dengan isteri dia. Tapi macam mana pula dengan keadaan si Aminah ni? Aminah ni pula dia masih lagi setia. Maksudnya dia single daripada dia break sampailah si Ali tu pun kahwin. Dan selepas dah berapa lama lepas si Ali tu kahwin, si Aminah ni pun dia start rasa depressed lah kan, sebab keluarga dia tolak dia punya kekasih dia. Jadi si Aminah ni start ada simptom penyakit lah. Sebab bila kita ni stres ni, memang akan penyakit tu memang senang lah datang kat kita. Dan tak lama selepas itu si Aminah ni pun meninggal dunia. Mampus. Meninggal Yes, betul. Cerita ni aku memang sedih agak lah bila nak tunjukkan ini memang betul-betul kesetiaan lah seorang perempuan dan si Aminah ni. Ini menunjukkan kalau korang dalam situasi putus cinta ataupun keluarga tak restu, kita sebenarnya lebih baik untuk kita move on kan. Sebab kalau kita dalam keadaan yang stres ataupun depressed yang lama, benda tu pun akan memudaratkan diri sendiri jugalah. Family pun nak main peranan lah. Sebenarnya lah. Kalau kau nak pandang mata tu as a kekurangan, tak accept Ali tu, bagi aku benda tu kurang baik lah. Sebab kalau dia normal sekalipun kan, contoh Aminah tu normal, tak semestinya dia tak ada kekurangan. Maybe Ali tu kekurangan dia dari segi mata kan. Tapi Aminah tu tetap ada kekurangan walaupun dia normal. So kat situ kena ada give and take lah. Tapi yelah, sebab main dengan family kan, kadang maybe ayah okey kan, tapi mak tak okey, ataupun maybe parent okey, adik-beradik tak okey. Tapi bagi aku benda ni era sekarang, zaman sekarang, tak perlulah kena ada sifat okey hang buta, no hang pekak, no, tak boleh macam tu. Sebab in the end, yang nak hidup sebumbung, sekatil, sebilik anak kita tu sebenarnya sebab dia nak kahwin. Betul tak? Betul. Dan benda tu, yelah aku tengok dia, macam kisah Aminah ni kan, dia tak boleh move on, dia setia, maybe dia sayang sangat kan, sampai satu tahap daripada dia orang dapat menantu, dia orang terpaksa hadapi dia orang kehilangan seorang anak. Disebabkan
ideologi penerimaan family itu berbeza. Itu tak apa nak menarik lah bagi aku lah. Macam aku Aminah kan, aku dah sayang kat lelaki ni. Mungkin aku macam Aminah juga, tapi aku takkan macam mana, aku tak adalah macam terpuruk kat situ satu tempat kan, kat rumah kat apa. Aku cuba cari kehidupan lain. Contohnya aku keluar dari rumah, keluar bekerja macam tu. Jadi aku boleh lupakanlah masalah aku dengan family, dengan si kekasih yang tak direstui. So macam boleh lupalah, kita sibukkan diri kita dengan pekerjaan lah, benda lain macam tu lah. Linan, kalau kau macam mana kau nak yakinkan keluarga kau, ataupun kau reda je, biar je? Aku rasa biar kot. Dalam masa tu aku biar, sebab kalau kita fight pun, kita cakap pun benda elok, benda baik, diorang takkan terima. Sebab diorang nampak kat situ kekurangan. Benda ni atas komunikasi juga kot. Communication kan. Sama ada kau pandai meyakinkan ataupun kau just macam nak kahwin, mak tanya siapa tu, okey sekian dan dia okey you. Tanpa ada sokongan lah. Dan lelaki tu pun maybe kalau jadi macam tu, maybe dia kena ada more effort kot. Mungkin dia kena ada satu usaha yang lebih sikit, sebab untuk membuktikan lah kepada family tu kan. Bagi aku lah, tapi kalau duduk situasi tu pun aku tak boleh nak cakap kan, sebab benda main dengan family kan, tak boleh nak cakap jugalah. Dan satu lagi, kita tak ada dalam keadaan dia. Mungkin bila dia dengar si keluarga pihak sana kata tak dapat nak terima disebabkan OKU, mungkin benda tu lebih menyakitkan hati lah sebenarnya kan. Mungkin dia rasa sangat terguris hati dia, dan dia rasa dia memang pandang serong lah terhadap keluarga pihak perempuan sana. Kalau orang tanya aku kan, siapa-siapa pun kan, kalau orang tanya kenapa OKU kan, kita orang pun tak nak jadi OKU sebenarnya kan. Tapi dah ditakdirkan macam tu, bayangkanlah, tak perlu kita tak boleh menerima kekurangan orang. Itu sangat bullshit lah bagi aku. Sangat tak bagus lah ada sikap macam tu. Sebab kalau kau fikir kau tak boleh menerima kekurangan orang, tak mustahil kau sendiri tak boleh menerima kekurangan diri kau. Tapi kalau duduk situasi Ali dengan Aminah tu, wallahu alam lah. Betul. Tapi yalah, innalillah lah kan. Al-Fatihah lah kat Aminah tu. Memang tak sangka dah sampai jauh pergi, sampai boleh meninggal dah. Aku tak sangka dah. Kalau perempuan, cubalah move on macam Lin cakap tadi kan. Cuba move on, busykan diri. Dan kalau lelaki pun, kalau jadi situasi macam tu, cuba move on. Cuba try kawan dengan orang lain. Walaupun dah 7 tahun, dah 8 tahun kan. Tapi jodoh mau ajar apa semua tu memang ialah daripada yang atas kan. Kita ni just berusaha. Tapi kalau dah jadi situasi macam tu, yes, memang benda tu take time kan. Kadang-kadang bertahun, berbulan. Tapi at least kena ada try lah. Kena try lah, daripada kau biarkan kau sakit, biarkan kau depress, biarkan kau tak boleh nak buat apa-apa kan. Itu bahaya lah. Kau boleh meninggal dah. Mungkin apa yang dilalui oleh perempuan ni, sakit yang diterima oleh perempuan ni mungkin adalah kebetulan. So kita tak pasti lagi macam mana kan, wallahualam. Tapi yang aku tahu, kalau korang stres, korang depress, yang penting korang dapatkan bantuan lah. Okay, maybe daripada kawan-kawan korang, ataupun daripada hotline yang ada kat dalam Malaysia ni lah. Contohnya macam Befriends. So korang boleh search je kat Google, cari je Befriend, ada nombor telefon yang korang boleh bersembang dengan dia tentang masalah korang. So aku rasa mental health kat sini memang agak penting lah sebenarnya. Yang penting kalau kawan-kawan pun kena bagi support lah. Dan jangan judge ataupun jangan bagi nasihat yang terlebih sangat lah sebenarnya. Betul tak? Betul. Korang nak bagi berapa heart ataupun pisau untuk cerita ni? Sebab cerita ni special, korang boleh bagi antara dua.
kalau aku bagi 4 hal sebab aku tak setuju dengan perempuan tu bila dah jadi macam ni. Tak payahlah macam nak terlalu berkurungkan diri, terlalu macam depressed kan. Jadi carilah kehidupan, kesibukan diri tu untuk melupakan masalah tu. Lelaki tu pun okey, aku pun tak, macam mana nak cakap, tak backup siapa-siapa kan kat situ. Sebab aku pun tak tahu macam mana diorang punya ni. Lelaki ni macam mana, kalau contoh kalau dia sayang seseorang tu, sepatutnya dia fight lah, bukan fight secara jahat lah, fight kira macam lelaki dengan perempuan ni kalau diorang dah sayang, so diorang kena fight dengan family perempuan ni. Dia pun tak expect benda ni akan berlaku sebenarnya kan. Dia tak expect pun, dia tak boleh tengok masa depan. Okay, so dia mungkin dia expect yang perempuan ni pun boleh move on juga, tapi instead benda lain yang berlaku. So kita kena obviously kena terimalah hakikat apa yang telah berlaku, dan kita kena doakan je lah kebahagiaan si Ali dan isteri dia sekarang. Yes, betul. Okay, kalau korang ada kisah cinta korang boleh WhatsApp saya di Teftish Cinta dekat 0148092971. Okay, sampai di sini saja kisah cinta kali ini bersama di Teftish Cinta. Benarkah cinta itu buta?